Salam sejahtera, kami daripada Grup L akan membincangkan masalah kemurungan. Kemurungan atau depression merupakan penyakit mental yang menyebabkan gangguan terhadap perasaan seseorang hingga menjadikan kesihatan mentalnya semakin merosot dan boleh menjejaskan aktiviti hariannya. Depresi juga adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang ditandai kesedihan, kemurungan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat dan merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa. Penyakit ini mungkin berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan juga boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Menurut pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja, terdapat 7 jenis kemurungan yang kita perlu ketahui supaya dapat mengatasinya dengan cara yang betul. Yang pertama dikenali sebagai kemurungan utama atau klinik. Kemurungan ini bukan sahaja menjejaskan emosi dan kelakuan penghidap, tetapi ia juga turut menjejaskan kualiti tidur dan selera makannya. Individu yang mengalami kemurungan ini akan hilang rasa minat terhadap sesuatu aktiviti yang pernah digemarinya. Yang kedua dikenali sebagai kemurungan bipolar. Kemurungan jenis ini kebiasaannya dialami dalam tempoh gangguan mood yang berpanjangan. Gangguan ini bersifat tersembunyi dan menjadi ancaman dalam terhadap penghidap walaupun pada fizikalnya ia terlihat sihat. Secara lazimnya, penghidap akan merasai gangguan mental yang bercelaru, tidak tenang dan gusar. Penghidap juga boleh mengalami perasaan gembira yang keterlaluan, hyperaktif, mudah marah dan sebaliknya. Yang ketiga ialah kemurungan berterusan atau distimia. Kemurungan jenis ini mempunyai tahap keterukan yang lebih rendah daripada kemurungan utama. Golongan wanita lebih kerap mengalami kemurungan ini berbanding dengan golongan lelaki. Mereka akan merasakan perasaan sedih yang mendalam dan berterusan sehingga boleh menimbulkan perasaan putus asa. Yang keempat ialah kemurungan efektif bermusim. Gangguan ini melibatkan perubahan pada emosi yang disebabkan oleh perubahan musim. Permulaan musim luruh dan berterusan sehingga musim sejuk adalah titik awalnya tercetusnya kemurungan ini. Kemurungan ini jarang berlaku pada musim bunga dan musim panas. Golongan wanita juga merupakan golongan yang cenderung untuk mengalami kemurungan ini. Yang kelima ialah kemurungan selepas bersalin. Para ibu yang baru melahirkan anak akan lebih terdedah untuk mengalami postpartum depression iaitu kemurungan selepas bersalin. Ibu akan mengalami baby blues di saat awal kelahiran hingga menyebabkan perubahan pada emosi, keletihan dan juga kesedihan. Namun emosi ini akan hilang setelah tempoh seminggu atau 2 minggu selepas bersalin. Yang keenam ialah kemurungan psikotik. Apabila individu mengalami kemurungan utama atau gangguan bipolar diikuti dengan keadaan berkhayal atau berhalusinasi, ia akan disebut sebagai gangguan kemurungan utama dengan ciri-ciri psikotik. Individu tersebut harus mendapatkan rawatan dari psikiatri sekiranya mengalami gangguan kemurungan utama dengan ciri psikotik di ward psikiatri. Yang terakhir dikenali sebagai kemurungan remaja. Kemurungan remaja merupakan jenis kemurungan yang sering dialami oleh remaja kerana terganggu dengan perubahan fizikal, tekanan dari rakan sebaya dan pencapaian akademik mereka. Golongan remaja adalah kumpulan yang hendak mula mempersiapkan diri tanpa bantuan sesiapa. Fasa ini akan menjadi lebih tertekan apabila segala usaha yang dilakukan tidak dapat memuaskan hati sendiri atau orang lain hingga menghina atau mencerca diri dan seterusnya membawa kepada kemurungan. Berdasarkan kajian Afifuddin Muhammad dan Faris Iman Leong, simptom kemurungan dapat diklasifikasikan kepada 3 bahagian iaitu simptom psikologi, fizikal dan psikotik. Yang pertama ialah simptom psikologi. Simptom psikologi kemurungan yang telah dikenal pasti ialah perasaan murung, adonia atau hilang minat, berasa diri tidak berguna dan hilang harapan, mempunyai keinginan membunuh diri atau mencederakan diri serta gangguan kognitif. Yang kedua ialah simptom fizikal. Simptom fizikal kemurungan yang telah dikenali pasti ialah perubahan selera makan dan berat badan, gangguan tidur dan gangguan psikomotor. Yang terakhir ialah simptom psikotik.
Sesetengah daripada pesakit akan mengalami halusinasi dan delusi yang sejajar dengan emosi kemurungan. Contoh halusinasi mendengar suara gaib yang tidak didengari orang lain. Delusi pula ialah kepercayaan palsu yang berlarutan yang tidak boleh hilang walaupun telah ditunjukkan bukti. Contohnya, seseorang percaya bahawa ada orang lain memasang kamera litar tertutup di biliknya untuk memerhatikannya walaupun hakikatnya tidak. Faktor penyakit kronik juga turut menyumbang kepada berlakunya masalah kemurungan. Seseorang yang menghidap penyakit kronik seperti serangan jantung, penyakit Parkinson, strok, diabetes dan kanser mempunyai kemungkinan untuk menghidap depres. Pengambilan ubat-ubatan yang berkaitan dengan penyakit kronik ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang boleh menjurus kepada masalah kemurungan. Contohnya, mengambil dos ubat yang lebih tinggi daripada yang diarahkan. Seterusnya ialah faktor keluarga. Kemurungan boleh berlaku di dalam kalangan keluarga apabila terdapat peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang tertekan. Contohnya, seorang anak yang kehilangan ibunya, secara tidak langsung dia juga akan kehilangan tempat bermanja, tempat berpaut dan tempat menceritakan masalah. Kesannya, emosi anak-anak tersebut terjejas dan boleh membawa kepada kemurungan. Di samping itu, ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritarian di mana ia mengamalkan pendekatan secara kawalan, hukuman dan peraturan yang ketat serta tidak membenarkan anak-anak untuk bersuara. Contohnya, apabila anak-anak gagal dalam peperiksaan, anak-anak akan hilang keyakinan kerana ibu bapa terlalu memaksa mereka untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang tanpa memahami kemampuan dan keinginan anak-anak. Selain itu ialah faktor tekanan atau stres. Dalam kajian barat, kemurungan dan stres merupakan dalam kategori psikologi abnormal. Stres mempunyai beberapa tahap iaitu stres, eustress, distress, hyperstress dan hypostres. Menurut Nur Saleha, ahli psikologi barat mengkelaskan kemurungan sebagai hyperstress. Individu yang menghidapi kemurungan kebanyakannya gagal dalam mengawal diri, lebih cenderung untuk menjadi seorang yang panas baran, pemarah dan ganas secara tidak langsung. Mereka berkemungkinan menjadi lebih agresif. Sekiranya ada masalah, pesakit lebih suka memendam masalah sendiri kerana bertanggapan bahawa orang lain akan bertanggapan salah terhadap dirinya. Memendam masalah secara tidak langsung memakan diri sendiri. Komunikasi yang terhalang ini membataskan pesakit untuk meluahkan pendapat dan perasaan pesakit. Faktor persekitaran turut menyumbang kepada berlakunya kemurungan. Contohnya, persekitaran di sekolah. Rakan-rakan merupakan golongan yang hampir rapat dengan pesakit. Persisihan dan pemulauan rakan-rakan merupakan perkara biasa dalam kehidupan seorang pelajar. Guru berperanan sebagai pendidik, pembimbing dan pendorong motivasi pelajar. Tetapi, terdapat segelintir guru hanya mementingkan pencapaian akademik pelajar secara tidak langsung hanya memberikan perhatian khusus kepada pelajar yang berkebolehan tinggi. Ini menyebabkan pelajar yang kurang berkebolehan terasa diabaikan dan tidak dihargai. Kesannya, motivasi dalam diri pelajar hilang dan ini boleh menyebabkan kemurungan. Masalah kemurungan terdiri daripada pelbagai faktor, antaranya ialah faktor genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai adik-beradik, ibu bapa dan keluarga yang mengalami penyakit kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah tersebut. Walaupun begitu, individu yang keluarganya tidak mempunyai sejarah penyakit ini tidak menjamin mereka untuk mendapat penyakit ini. Risiko ke atas pasangan kembar seiras adalah lebih tinggi berbanding pasangan kembar tidak seiras. Serotonin merupakan gen yang dikaitkan dengan risiko menghidap kemurungan. Serotonin merupakan sejenis neurotransmitter yang terlibat dalam menguruskan emosi manusia. Serotonin berfungsi sebagai neurotransmitter di mana ia membantu untuk memindahkan isyarat dari otak ke bahagian yang lain. Serotonin merupakan sejenis neurotransmitter yang terlibat dalam menguruskan emosi manusia. Serotonin berfungsi sebagai neurotransmitter di mana ia membantu untuk memindahkan isyarat dari otak ke bahagian lain. Lebih 40 milion sel otak dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh serotonin. Contohnya, sel-sel yang berkaitan dengan mood, selera, tidur, memori, kawalan suhu dan sesetengah tingkah laku sosial.
Depresi boleh berlaku apabila penghasilan serotonin sel otak yang rendah, kekurangan reseptor yang bertanggungjawab untuk menerima serotonin, kegagalan serotonin untuk mencapai reseptor atau kekurangan tryptophan yang merupakan bahan kimia dari mana serotonin diciptakan. Kemurungan boleh mendatangkan kesan terhadap psikologi, kesihatan dan sosial. Masalah kemurungan memberi kesan yang besar ke atas psikologi individu yang menghidap penyakit mental ini. Hal ini demikian kerana menurut Dr. Firdaus Abdul Ghani, kebanyakan pesakit yang menghidapi masalah kesihatan mental ini sememangnya mempunyai gangguan halusinasi serta delusi. Gangguan halusinasi serta delusi ini secara tidak langsung menjejaskan kewarasan akal fikiran mereka. Akibatnya, penghidap masalah kemurungan ini secara tidak langsung cenderung untuk melakukan perbuatan cubaan untuk mencederakan diri dan membunuh diri. Dari segi kesihatan pula, kesihatan individu yang mengalami masalah kemurungan ini akan terjejas sekiranya tidak dirawat dengan segera. Hal ini demikian kerana masalah kemurungan berpotensi menjadi penyebab kepada pelbagai penyakit kronik yang kian meningkat di Malaysia. Pihak kesihatan mental dan fizikal menyatakan bahawa masalah kemurungan berpotensi meningkatkan kematian terhadap pesakit yang menghidap penyakit jantung. Kemurungan akan menyebabkan jantung berdenyut dengan pantas, tekanan darah yang tinggi serta tahap hormon yang meningkat. Oleh yang demikian, masalah kesihatan mental ini secara tidak langsung mengurangkan daya ketahanan penduduk di negara ini terhadap penyakit kronik. Selain itu, masalah kemurungan ini juga memberi impak negatif terhadap fizikal individu. Perkara ini boleh berlaku disebabkan oleh gangguan psikologi seperti sering merasa kebimbangan, kesedihan dan cepat marah yang menjejaskan penjagaan fizikal mereka. Dari segi sosial, penyakit mental yang menyebabkan individu merasa sedih berpanjangan ini secara langsung memberi kesan terhadap kehidupan sosial individu. Keadaan individu yang menghidap masalah gangguan perasaan ini sudah pasti akan menggugat hubungan sosial mereka. Hal ini demikian kerana mereka tidak mempunyai keyakinan diri untuk bergaul serta berinteraksi dengan orang ramai disebabkan oleh keinginan untuk menikmati aktiviti-aktiviti riadah yang sebelumnya menjadi aktiviti sosial yang biasa dilakukan setiap hari atau rutin harian semakin berkurang. Seterusnya ialah perbezaan minda seseorang yang mengalami kemurungan. Individu yang mengalami kemurungan terbukti mempunyai masalah gray matter yang lebih tebal di bahagian otak yang terlibat dalam persepsi diri dan emosi. Keabnormalan ini dapat menyumbang kepada masalah yang dialami oleh seseorang yang mengalami kemurungan di kawasan ini. Seterusnya adalah dari segi pengecutan otak. Kortisol adalah hormon stres di otak. Individu yang menderita gangguan depresi akan mengeluarkan kortisol dalam jumlah yang lebih banyak daripada orang normal. Hasil pendedahan jangka panjang ini adalah bahawa bahagian otak benar-benar dapat mengecut termasuk hippocampus dan korteks frontal lobe yang terlibat dalam ingatan dan membuat keputusan. Selain itu, orang yang mengalami masalah kemurungan akan menyebabkan amigdala menjadi lebih aktif daripada manusia normal. Amigdala adalah struktur otak yang biasanya dikaitkan dengan mengatur emosi. Amigdala pada orang yang mengalami kemurungan lebih aktif daripada orang yang tidak mengalami kemurungan apabila terdedah kepada rangsangan negatif seperti wajah sedih. Individu yang mengalami kemurungan perlulah mendapatkan pertolongan dan rawatan yang sesuai. Contohnya sokongan emosi, kasih sayang, kesabaran, galakan dan kefahaman. Golongan ini tidak boleh dianggap sebagai meminta perhatian, mengada-ngada ataupun bersikap malas. Oleh itu, kita mestilah berusaha untuk membantu seseorang yang mengalami kemurungan agar kemurungan tersebut boleh diatasi, boleh menjalankan hidup seperti biasa dan beban yang ditanggung mereka dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih.